Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And salam sejahtera to all my student EHT01. Alright guys, let's focus on our next lesson on this video. Pada pelajaran yang lepas kita ada bercakap tentang cell is a basic unit of life, di mana sel ini adalah unit asas bagi kehidupan. Tanpa sel kehidupan tidak akan berlaku. Dan kita tahu bahawa sel dibahagikan kepada dua distinct type. Yang pertama adalah yang ringkas iaitu prokaryotic cell. Dan yang kedua adalah yang lebih kompleks iaitu eukaryotic cell. Jadi untuk video kita pada kali ini kita akan fokus kepada sel yang ringkas ini yang dinamakan sebagai prokaryotic cell. Secara asasnya, in general, the prokaryotic cell has a smaller size type of cell. Size lebih kecil iaitu 0.121 micrometer. Jaga unit dia micrometer. Kecil ya, 0.1 hingga 1 micrometer. Dengan saiz yang kecil ini dia tetap boleh menjalankan fungsi asal dia sebagai satu sel dan dia biasa wujud sebagai single cell di mana dia akan dibantu oleh beberapa struktur penting. Saya suka untuk bawa kamu fokus kepada struktur yang pertama pelajar ya. Struktur ini mesti ada pada setiap general cell iaitu bahan yang menyimpan unit pewarisan yang dinamakan sebagai DNA. So DNA bagi prokaryotic cell ini adalah circular shape. Kalau kamu nampak circular shape tu maksudnya apa? Kamu mulakan dengan satu titik, kamu tarik dia berpintas sikit, tarik dan dia akan sambung pada titik yang sama. So this is a circular shape seperti mana getah yang digumpal-gumpalkan. Dan benda yang paling penting, tak ada yang lebih penting pada perkara ini. DNA ni dinamakan sebagai naked DNA sebab DNA ni not enclosed by the membrane. Highlight seluruh semua struktur ini. Not enclosed by the membrane. Dia tidak akan diliputi oleh mana-mana membrane ya, DNA dia ni. Dan dia akan tertumpu. Concentrated in a nucleoid region. So bahagian ni kita boleh label sebagai nucleoid. Tarik macam ini. Tarik ni macam telinga ni. Dan labelkan ini sebagai nucleoid. Dan DNA ni secara biasanya in general they are not associated by the histone protein dan dia nampak loose. Kita terus bawa kamu kepada perkara yang kedua iaitu cell wall. Prokaryotic cell usually have a cell wall. Most of the prokaryotic cell they have a cell wall. Namun kita lihat kepada bakteria. In bacteria, letakkan kat atas ni ya. In bacteria, contoh utama bagi prokaryotic cell ni adalah bakteria ya. In bacteria, the cell wall contain peptidoglycan. Bahan-bahan binaan utama bagi cell wall bagi bakteria ni adalah peptidoglycan. Kenapa saya banyak bercakap tentang bakteria pelajar? Sebab bakteria ni adalah contoh paling utama bagi prokaryotic cell. Kalau soalan tanya kamu, what is an example of the prokaryotic cell? So prokaryotic cell example is bacteria. Dan bahan binaan sel wall bagi bakteria ni adalah peptidoglycan. Lawan dia cellulose. Cellulose is found in the plant cell. Manakala peptidoglycan is a major component that made up of the cell wall of bacteria. Kita bawa kamu lihat kepada perkara yang ketiga. Ini perkara yang ketiga iaitu ribosome. The prokaryotic cell has a ribosome. Mana-mana sel mesti ada ribosome. Sebab bahan ribosome ni adalah satu unit yang sangat penting untuk menghasilkan protein bagi membenarkan sel ini berfungsi. Tanpa ribosome, sel gagal berfungsi dengan baik. Dan ribosome bagi prokaryotic cell kecil ya, smaller size, 70 subunit. Dan yang keempat kita fokus kepada membrane bound organelle. Bagi sel, kadang-kadang dia amat memerlukan organel-organel khusus sebagai contoh mitokondria, kloroplast dan sebagainya. Namun untuk prokaryotic cell, kamu dapati kat sini tidak ada sebarang kloroplast. There are no mitochondria. There are no endoplasmic reticulum. Maksudnya apa dekat sini pelajar? Membrane bound organelle. Organel yang berasaskan membrane yang mengelilinginya tidak ada. So mana-mana organel bermembran tidak wujud. Absence for almost prokaryotic cell. Membrane bound organelle, absence for almost prokaryotic cell. Dan yang kelima kita lihat kepada struktur
flagella. Bukan flagella yang saya cuba untuk kamu lihat. Bukan flagella. Namun saya suka untuk kamu lihat kepada mikrotubul yang ada dalam flagella. Flagella ni adalah struktur ekor di mana dalam tu ada mikrotubul. Ya, mikrotubul, tulang-tulang yang minum flagella. Dan mikrotubul that made up flagella is a simple arrangement, have a simple arrangement. Mikrotubul that made up of flagella has a simple arrangement. Saya tak nak kamu letak 9+2 ya. Kamu letak sebagai simple arrangement saja. Simple arrangement mikrotubul. Okay, simple mikrotubul arrangement. Macam tu ya kamu tulis ya. Simple mikrotubul arrangement. So ada 5 perkara yang saya gemar untuk kamu lihat dengan fokus tentang struktur prokaryotik sel. Dan sebenarnya ada banyak lagi perkara yang kita perlu lihat. Namun 5 ni adalah yang utama, iaitu DNA dia. Yang kedua cell wall, yang ketiga ribosom, yang keempat membrane bound organelle, dan yang kelima adalah microtubule arrangement. So itu saja untuk pelajaran kita berkaitan dengan prokaryotik sel, dan kita akan cuba compare prokaryotik sel ini dengan satu lagi benda penting, iaitu eukaryotik sel. So perhatikan dengan baik pelajar. Dan yang paling penting sekali adalah DNA dia ni. DNA dia adalah circular dan they have no association with histone protein, dan yang paling penting they are not enclosed by the membrane. So ini dipanggil sebagai no true nucleus. No true nucleus. So letakkan kat tepi ni ya, dalam kurungan no true nucleus. Dia tak boleh panggil sebagai nukleus sebenar ya. So alhamdulillah tamatlah video kita yang kedua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pelajar.